Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengacara majlis, yang hormati barisan KPPK, KPP sektor, barisan pegawai pendidikan daerah, YDP, MPSM, seterusnya sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan pengetua yang dihormati sekalian. Jadi terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam daripada Tuan Sabri bin Osman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengenalan Murid yang tidak dapat hadir pada pagi ini dengan lapas Assalamualaikum, kerana beliau berada di Putrajaya, ada mesyuarat lah di sana. Okey, sebelum saya mula, jadi tuan-tuan boleh melayari bit LYS PMU ni kalau untuk nak dapatkan slide, dan juga boleh menggunakan QR code yang dipaparkan di hadapan tu. Dan slide-slide yang saya bentang ni akan juga di-email kepada sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sektor pembangunan murid merupakan sektor yang agak besar di JPN yang ada 50 orang pegawai. Menguruskan semua aktiviti murid, ada 2 unit yang besar, unit HEM dan pembangunan bakat murid. Di unit HEM ada 7 sub-unit, manakala di pembangunan bakat murid kita ada 3 sub-unit, sukan, kurikulum dan pusat ko. Jadi tak apa, sebelum slide ni dijalan elok, jadi saya dari sektor pembangunan murid mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan pengetua kerana membantu sektor pembangunan murid melaksanakan pelbagai program, pelbagai pertandingan, pelbagai aktiviti di peringkat daerah, di peringkat negeri dan juga di peringkat kebangsaan. Terima kasih kerana melepaskan barisan jurulatih yang ada di sekolah tuan-tuan, barisan pegawai kejohanan, pegawai pertandingan, pengadil. Jadi kalaulah tuan-tuan tak lepas, mana mungkin sektor pembangunan murid akan menguruskan segala pertandingan sukan, olahraga, permainan dan sebagainya. Juga terima kasih kerana menyediakan murid-murid yang hebat yang menyertai pertandingan dan sebagainya. Okey, jadi seterusnya kita ke yang pertama. Next, bantuan, tekan yang tu. Dah, yang ke atas, bantuan pendidikan. Tak ada link, tak ada. Kalau tak ada, next dia tidak. Okey, bantuan awal persekolahan yang tuan-tuan dan puan-puan uruskan telah selesai sepenuhnya. Kita mengagihkan bantuan kepada semua waris dan juga murid RM150 seorang tu. Jadi tahniah khas kepada SMKA Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SIK menjadi sekolah pertama
belum keluar surat arahan lagi, sekolah dah bayar habis. Ini kira hebat SMK Sek. Juga sekolah menengah Chung Hua Kuala Muda dan juga Ladang Jabi. Terima kasih juga tuan-tuan dan puan-puan yang mengambil risiko bayar BAP ni secara tunai. Tuan-tuan pergi ke bank, kita uruskan kawalan keselamatan daripada PDRM, kita buat jadual, kita susun pergerakan tuan-tuan untuk ke bank dan perkara itu berjalan dengan sangat lancar pada tahun ini. Ditanya juga kepada SK Bandar Putrajaya, lebih 300,000 diedarkan secara tunai. Dan juga SMK Putrajaya pun ramai yang bayar secara tunai. Terima kasih. Jadi ada satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, selepas ini tuan-tuan kena uruskan EMK. Dulu EMK, sekarang ni dipanggil Elan Murid Berkeperluan Pendidikan Khas. Jadi belum lagi turun duit ke sekolah, dah turun di jabatan. Kita sedang uruskan, jadi tuan-tuan akan perlu edarkan, perlu selesaikan sebelum hari raya. Sebelum hari raya. Jadi menteri lah, kita kata menteri yang menguruskan bantuan ini nak pastikan murid-murid ini terima allowance mereka. Allowance mereka ni EMK ni banyak, seorang RM150 sebulan dan dia punya nilai dia tak sama. Dia bergantung kepada pendaftaran dia masuk sekolah dan juga tarikh dia mendapat kad OKU itu. Jadi bantuan seterusnya ialah KUAM ni dia tak semua murid dapat. Jadi bila tak semua, kita perlukan beberapa borang tambahan, borang PBA. Jadi tuan-tuan pastikan hanya murid-murid yang layak sahaja untuk dapat. Kemudian berkaitan dengan bantuan, next. Saya ingat apa yang cerita lah itu yang per kapita dan sebagainya. Jadi satu peringatan, apabila kita nak menguruskan bantuan, segala maklumat ini kita masih lagi perlu diisi dalam APDM, maklumat murid ini. Sebab pengurusan bantuan dia menggunakan aplikasi APB, aplikasi pengurusan bantuan yang disebut dari APDM. Jadi kita tak mahu nanti ada murid yang sepatutnya mendapat bantuan tetapi tidak dapat kerana kesilapan guru-guru kita lah yang terlepas pandang. Okey, next. Beasiswa tak perlu. Teruskan. RMT sekolah rendah, teruskan lagi. Okey, next ini. Pelindungan takaful. Semua murid rakyat Malaysia, warga negara dilindungi 24 jam ya, tuan-tuan, dilindungi 24 jam sebarang kemalangan, kecederaan, masuk wad dan sebagainya, boleh kita tuntut melalui borang yang sediakan AKP ataupun CC di sekolah, dia sedia maklum perkara ni, dia akan bayar dan kita akan uruskan. Okey, next. Next. Terus. Okey, di bawah bantuan dan juga 3K ni ada isu berkaitan dengan 3K
Yang pertama sekali, tuan-tuan dah dapat peruntukan RM70,000 untuk membaiki tandas. Ada yang dapat untuk membaiki tandas, ada yang dapat bukan baik, dia jadi teruk lagi pun ada. Macam-macam kita dapat aduan, tapi kebanyakan daripada yang kita dengar, pembiayaan RM70,000 ini dapat dilaksanakan dengan baik. Hanya sedikitlah, ada sedikit masalah dengan kontraktor. Jadi itu apalah bahagian pembangunan yang akan uruskan. Kemudian perkara pertama dalam 3K ini, penjualan makanan dan minuman yang dilarang di kantin. Yang ini kita sekali-sekala kita jalan pergi kantin tengoklah. Pengusaha kantin ni dia memang suka jual yang dilarang ni sebab menjadi tarikan murid-murid. Dia jual burger, nugget, gula-gula, air gas, aiskrim, benda-benda yang dilarang ni dijual sebab mendapat permintaan. Bila kita tanya kenapa jual yang ni laku, kan? Jadi kita tegur sebab ini melanggar peraturan yang ditetapkan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita pun dulu, saya pun terkejut, rupanya kopi, teh tarik, teh ais tak boleh jual kepada murid-murid. Sebab kopi dan teh ni dia menghalang daripada penyerapan vitamin apa, saya terlupa lah. Vitamin C ke B lah. Jadi bila murid-murid ni minum teh dan kopi ni, jadi makanan-makanan berkhasiat dia makan itu tidak dapat diserap dengan sebaiknya. Atas alasan itu, minuman-minuman ini Kementerian Kesihatan tak benarkan. Juga minuman-minuman yang mengandungi gula macam air tin, air gas ni dia tak boleh. Dan sambungan kepada itu, bila tak boleh jual di kantin, tidak boleh juga dijual di koperasi. Mana-mana sekolah yang ada koperasi, jadi tuan-tuan dan puan-puan kena tengok juga. Yang mana tak boleh dijual di kantin, sama juga di koperasi tak boleh jual. Dijual 100 plus, air tin, mesin gerigang, tahu mesin gerigang, buat duit, tekan dia jatuh, bunyi. Jadi kita panggil dia mesin gerigang. Itu pun perlu minta kebenaran khas tu. Biasanya syarikat swasta dia main sekolah kita, dia nak pasang tu. Dia kata untung nanti masuk kelab guru, masuk dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya satu kesalahan daripada Cik Zuhairi daripada aset ni dia kena mohon nak menggunakan elektrik sekolah dan sebagainya. Jadi bukan boleh terus-terus pasang macam tu saja. Okay, nanti yang lain-lain tu tuan-tuan tengoklah harga dan sebagainya. Okay, next. Okay, hang. Okay, seterusnya ialah tentang subunit sasiah, pembangunan sasiah murid. Jadi pembangunan sasiah murid ini kita fokuskan kepada buli dan juga tingkah laku lucah. Buli dan tingkah laku lucah. Jadi berkaitan dengan buli dan tingkah laku lucah ni, seperti mana yang last tadi Ustaz Syauqi tunjuk perkeliling baru, perkeliling bilangan 12 dan bilangan 13 yang memperincikan tentang buli dan juga tingkah laku lucah ni. Tapi yang menariknya, yang menjadi rasanya beban sikitlah kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang gangguan seksual tadi, tingkah laku seksual. Jadi apabila berlaku kejadian ini di sekolah kita, biasanya waris tak mau lapor, malu dan sebagainya. Tanggungjawab itu akan patah balik kepada tuan-tuan dan perempuan untuk membuat laporan polis. Ini yang salah laku tak apalah. Next. Ini apa nama SPI bilangan 12 dan 13. Next yang ada kuning tadi. Satu lagi. Okey.
Sekiranya kejadian salah laku seksual melibatkan guru, anggota kumpulan pelaksana atau orang awam, termasuk ahli keluarga sebagai pelaku, kejadian tersebut hendaklah dilaporkan terus kepada PDRM oleh PGB. Bagi kes yang melibatkan guru atau AKP sebagai pelaku, PGB juga hendaklah merujuk kepada JPN, kena beritahu juga JPN. Dia ada akta yang kalau kata pengetua guru besar ni tak mau pergi lapor, dia boleh didakwa, kita boleh didakwa. Jadi kita, kalaulah tuan-tuan tak mau saya buat, itu turunan kuasa tu adalah. Tuan Lazim tak boleh pergi, bagilah pada PK. Kan? PK yang mana tu kata PK HEM dan sebagainya sebagai mewakili pengetua. Ya, tapi yang penting mesti kita laporkan kepada polis. Kita pun dapat taklimat itu daripada polis, dia kata mesti. Ada satu kes yang berlaku di Kuala Kedah. Kes sumbang mahram lah, abang ipar dah kahwin dengan isteri. Dalam masa yang sama adik ipar 2 orang dia ambil. Dia guna 2 orang sekali. Jadi bila yang adik ni kena, yang kakak ni menjerit, dia kata aku ingat aku seorang, rupanya 2 orang. Puncanya kerana maknya ni tak mau membuat aduan dan gusak pun pada itu tak mau buat laporan. Jadi itu yang takut dia rentetan tu dia akan menjadi panjang. Okey. Nanti tuan-tuan boleh baca dalam slide. Okay, next. Nak pergi cepat nak pergi 20. Okey, seterusnya masih lagi Sasia, SSDM, Sistem Sasia Diri Murid. Dulu disiplin, lah ni Sasia Diri Murid. Jadi tahniah pada tuan-tuan dan puan-puan, tahun 2023 100% sekolah menggunakan aplikasi ini, sistem ini. Tapi semasa saya bagi taklimat tahun lepas, ada satu taklimat secara melalui YouTube, adalah guru-guru kita yang komen. Cikgu-cikgu ni mengambil alih tugas apa? Tugas apa? Tugas malaikat, dia kata. Cikgu ni kata, mengambil alih tugas malaikat, mencatatkan amalan baik, mencatatkan salah laku. Tapi saya tak jawablah dalam tu kan, nanti dia tak apa pegawai ni kan. Jadi sebenarnya kalau kita tidak catat, di mana kita nak merujuk tuan-tuan? Tuan-tuan bagi hutang kat saya, lepas tu saya bayar sikit-sikit tak catat. Lepas tu saya bayar kat tuan-tuan, tak saya habis bayar, tak ingat. Boleh macam tu? Tak boleh. Jadi kita perlu catat sebarang salah laku dia dan juga amalan baik dia. Dan kita buat ni bertujuan nanti kalau mengikut perancangan IPTA, markah untuk masuk ke universiti nanti dia akan ada markah sasiah. Jadi kalau kita tak rekod, murid ni hanya akan dapat baik. Murid yang kita tak catat apa-apa dalam APDM, status sasiahnya hanya baik. Tapi bila kita rekod melebihi 18, dia akan jadi amat baik. Dan satu lagi, terpuji. Kalau pengetua yang boleh jawab tu maknanya pengetua tahu lah, dia dah buka lah SSDM. Tapi ada kita yang password pun tak tahu dan sebagainya lah. Jadi terima kasih tuan-tuan yang menggunakan, teruskan menggunakan. Kita buat ni, kita rekod adalah untuk kepentingan anak-anak didik kita, murid kita. Biasa berlaku seorang murid ditahan polis, ditangkap polis. Jadi biasanya dia akan rujuk semula kepada sekolah kita untuk nak minta rekod murid ini. Dia buat ke, isap rokok ke, bergaduh ke apa ke. Tapi bila nak minta, dia tak mau yang bertulis dalam buku catatan PKM, guru disiplin tu tak mau. Dia nak dalam sistem. Jadi dalam sistem kita print nama dia, print salah laku kosong. Dia tak ada. Jadi pelik lah budak ni di sekolah. Tak ada kes, tapi di luar ada. So jadi ingatan pada tuan-tuan dan puan untuk terus merekod. Next. Next terus lagi. Sampai asrama. Okey. Asrama.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetua yang ada asrama lah, no, kita punya KPI adalah untuk meningkatkan setahun 5% daripada enrollment murid asrama kita. No? Jadi kalau ikut JKR, jumlah pengisian kadang-kadang lebih, tapi yang kita boleh isi sedikit, kita isi setengah. Jika kata boleh duduk 100, kita letak, kita hanya yang boleh masuk, yang budak mohon masuk 100. Jadi tidak mencapai. KPM melalui upah unit pengurusan asrama harian, kempen untuk kita tambahkan enrollment. Kita bilangan asrama ada 73 yang harian saja. Enrollment 75% saja kita pengisian. Yang mana sepatutnya kita boleh isi 11,991 next. Yang kita isi hanya 9,086 orang. Itu yang bawah tu. Itu ikut daerah. Dan next. Ini adalah minta maaf lah kita bubuh nama sekolah daerah yang kurang. Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Putra, sahabat saya, boleh isi 220, yang ada sekarang 100, jadi kita nak kempen lagi masuk. Okey, jadi bila sebut tentang nak kempen bagi masuk, no, saya tak mau ulah yang ni. Jadi bila nak sebut kempen bagi masuk, jadi bila kita terima surat permohonan daripada sekolah untuk pembayaran, ada sekolah-sekolah yang hari pertama pendaftaran masuk asrama, bayaran yang kita kenaikan itu terlalu tinggi ya. Macam nak masuk matrik, macam nak masuk pusat latihan yang lain lah. Baju batik, baju prep, t-shirt asrama 2 pasang, yuran, fardu ain dan sebagainya, jumlah-jumlah 600-700 tuan-tuan. Jadi bila waris-waris yang nak masuk ke asrama ni tengok jumlah itu, kena asal pikir 3 kali kot dia kata. Jadi saya nak minta tuan-tuan yang mana rasa tak berapa perlu, contohnya macam cadar. No, cadar ni sebenarnya boleh dibeli dengan menggunakan duit LBMA, lebihan bantuan makanan asrama. Boleh beli cadar, kan? Jadi selamat dah situ. Kita basuh, suruh murid basuh lah. Dan kemudian ada yang bayaran dobi dan sebagainya lah, yang saya tak tahulah, kita kena cek adakah mendapat kebenaran daripada, nak kutip duit ni daripada mana tu Ustaz Syokri? Nak minta duit daripada murid ni, sektor sekolah tu. Kelulusan pengarah tu tuan-tuan nak minta. Minum ayat Ustaz. Jadi boleh kenakan, boleh beli baju batik elok kan. Tapi zaman dulu masa saya tengok sekolah, murid-murid asrama ni bila keluar prep hari outing hari Sabtu dulu masa sekolah Syed Umar, pakai baju sekolah dulu keluar kan. Tapi lah ni keluar pakai baju batik, kita tengok ini merah sekolah ni, hijau sekolah ni. Ini memanglah nampak cantik, tapi sebenarnya itu bila membebankan kita tak boleh capai nak masuk 5% ni. Jadi saya harap tuan-tuan boleh minta duit kemudian masuk dulu. Nanti minta sikit-sikit lah. Ingat boleh kot tuan-tuan. Okey, next. Okey, yang ni terbalik pula. Terbalik. Melebihi kapasiti, tapi tak apa pun tak boleh juga. Ini kalau jadi apa-apa susah juga. Dia akan patah balik pasal apa bubuh lebih. Padahal kita bagi setakat ini saja. Minta maaf. Dia kosong tadi bila masuk, dia tendang angin. Kupang Pasu Sekolah Menengah Kebangsaan Hosba ni dia mana Tengku Tengku. Ada terima kasih Tengku ada. Jadi Sekolah Menengah Kebangsaan Hosba dia jadi pusat prestasi pusat rugby ni. Jadi ramai yang tinggal di asrama ni adalah pemain-pemain rugby,
pelatih-pelatih yang jadi program bakat di situlah. Jadi dia letak penuh lah sampai 186. Jadi tapi kita akan uruskan, memang katil cukup. Dulu ada keluar data, murid lebih katil sikit, silap pengisian, silap data, mana boleh tidur atas atas lantai. Jadi tak payah ni dah lebih, kita cover tempat lain lah. Kemudian berkaitan dengan asrama, tuan-tuan dan perempuan, sekali-sekala pilah melawat, melawat di asrama, masa makan. Sebab masa dimakan ni, kita kena tengok saiz, kena tengok ukuran. Sebab kontraktor makan ni ada yang RM20, ada RM19 mahal tu. Kadang-kadang buah timikai dia tulis kata 100 gram seorang. Jadi potong ala rencik halui. Daging banyak ni, ayam berat. Jadi saya selalu bila bagi taklimat kepada pengusaha kantin, kata kita berniaga makan, berniaga macam ni, bila ada timbangan, janganlah kita mengurangkan timbangan. Surah Al-Isra ayat 13, kalau tak salah saya. Jadi dia kata jangan mengurangkan timbangan ni lah. Kalau kita beli sekilo, kena timbang sekilo lah. Dalam perjanjian, sebab pengusaha kantin ni ada perjanjian, menggunakan, kalau kata minum malam tu, Coco Crunch. Coco Crunch lah, yang kena beli kotak yang tulis Coco Crunch. Bukan pergi beli yang timbang gundi. Kita sebut sini tapi beli di pekan Cina. Itu yang bandelnya. Patut pakai Melo, dia pergi beli. Tak ada cok Melo, ada coklat tu. Kan? Jadi itu tak boleh, itu kena tengok. Dalam perjanjian menggunakan minyak masak suji contohnya. Dia pakai minyak paket. Tak boleh. Beras apa yang dinyatakan dia kena itu. Kalau nak tukar, pengusaha kena main bincang dengan pengetua. Dia tanya, tuan saya masalah beras sekarang ni, saya tak boleh dapat beras ni. Jadi saya terpaksa guna ni. Jadi kita atas timbang rasa dan dia akan gantikan dengan lebih kurang, kita terima lah. Okey. Kemudian boleh pergi tengok, dia ada satu borang ProCam. Borang ProCam ni dia kendiri. Penyelia asrama isi pengesahan daripada PKM dan juga pengetua. Kalau pengetua tak mahu buat, PKM akan pengesahkan. Okey, next. Okey, lebihan BMA ni, bantuan makanan asrama, tuan-tuan boleh guna untuk kepentingan asrama. Kita ada juga dapat laporan beli TV skrin besar kan, menggunakan duit LBMA ni, tapi TV tu duduk di pejabat. Di pejabat sekolah, tak boleh. Kalau yang menggunakan asrama, letak di asrama. Untuk kemudahan penghuni asrama. Sedih kadang pergi tengok anak saya ada di asrama, peralatan sukan, bola sepak ada sebiji, raket ada 3, lepas tu jaring pun tak ada. Jadi macam mana kita nak tarikkan murid-murid masuk belajar di asrama? Di sekolah Abi Pelih dulu pengarah dia lama, dia sampai, tapi dia bisik je lah. Sehingga dia buat kafe, dia buat bilik-bilik khas yang cantik. Dan yang dibisik itu, kalau hang minat motor, dia tak bawa main motor sekolah. Main nak daftar asrama tu bawa motor, tapi hang tungkat di situ lah, tak boleh bawa. Hang teringin nak tengok, pergi tengok dia dah. Hari Khamis boleh balik, hang start motor balik. Dan sampai peringkat macam tu. Punya nak tarik masuk. Minat ikan karen, hang bawa botol ikan karen, bubuh di penyuruh katil dan sebagainya. Okey, next. Kita ada lebih. Okey, PPDA, kita ada masalah vape, tuan-tuan vape, hukuman vape macam juga rokok. Tangkap kali pertama, tuan-tuan boleh rotan serotan, tangkap kali kedua, rotan 2 kali, yang ketiga 3 kali, kemudian boleh buang. Peringkat yang last kali boleh buang murid ni ya. Jadi, bila nak buang, kita kena pastikan murid ini direkod dalam SSDM. Kalau tak ada, masalah. Okey, next. Okay, guru bimbingan kaunseling. Kita tak boleh tengok yang tu. Kalau guru bimbingan kaunseling sepenuh masa. Tengok yang seterusnya. Next. Lagi. Okey.
Yang ni isu pengetua dan guru besar perlu membuat semakan pengesahan secara mingguan dalam rekod perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Saya dah tengok kemarin, saya tengok daerah Kota Setang, ada masih lagi 26 sekolah yang pengetua dia tak buat pengesahan e-perkhidmatan ni. Dia kena buka SEPKM ni, dalam tu dia secara talian dia mengesahkan bahawa guru kaunseling dia telah buat sesi. 26 ni ada lah senarai nama tapi takkan nak baca. Jadi tuan-tuan kena buka balik. Tanya macam mana nak buka, buka dan tikkan. Bila dah tik dia akan naik hijau. Okey, yang pertama yang tu. Yang kedua, guru, ni guru besar tak payah. Yang ketiga, next. Pengetua dan guru besar perlu memastikan semua guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa. Sepenuh masa, macam di sekolah kita, sekolah menengah, sepenuh masa. Tidak diberi jadual waktu mengajar bagi memastikan guru bimbingan ini dapat melaksanakan tugas sebagai guru bimbingan. Kalaulah dia tak perform, tuan-tuan terus maklum kepada pegawai saya di unit HAM. Kita ada 3 orang kaunselor, boleh maklum. Kemudian yang keempat, guru bimbingan dan kaunseling tidak dibenarkan dilantik sebagai pengawas peperiksaan. Ada yang jadi ketua pemeriksa apa dah? Tak boleh. Dia hanya boleh main bertugas di sekolah masa peperiksaan. Daripada sepanjang masa periksa. Okay, seterusnya yang kelima, saya ringkas. Okey, yang ni pengurusan minggu pertama tak payah bintang lah. Tapi dah kemarin PPM dah cerita. Okey, yang last ni, jika ada masalah berkaitan dengan guru bimbingan dan kaunseling, boleh maklum kepada unit M. Kemudian buku teks, next. Buku teks ni masalah juga. Baru ni ada satu dia tulis dalam Facebook, kata anak dia tak dapat buku teks sebab anak dia bertukar dari negeri Selangor, bertukar masuk ke negeri Kedah bulan 10. Bulan 10 jadi dia bawa baliklah buku teks dari Selangor. Jadi dia tak untuk darjah 4 nanti waris kena cari sendiri. Yang cikgu pun abang kata waris cari sendiri sebab tak ada stok. Sebab ABM lah, anggaran belanja, bukan anggaran belanja. Anggaran murid yang naik darjah 4 tu dia buat awal bulan 6 tu. Bukan bulan 10. Jadi bila murid dipertukar lewat, dia kata nama anak dia, buku teks anak dia nanti tak ada. Tapi sebenarnya benda tu boleh selesai. Kita ada bilik SPBT daerah, bilik BOSD. Jadi di situ ada stok buku, tak ada masalah, boleh kita ambil. Kemudian nak tutup kelas di LP ataupun kelas-kelas khas lain, maklum lebih awal supaya kita tidak buat tempahan buku teks. Ni ada berlaku, kita buat tempahan, tiba-tiba tak ada, kelas kami dah tutup. Jadi kita tak mau berlaku macam tu, kerugian. Okey, next. Ni bahagian pembangunan bakat murid lah. Okey. Penghargaan, jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan majlis kejohanan lah. Silap ni bukan tahun 2024, 2023. Jadi saya dah awal tadi saya dah ucap terima kasih kepada tuan-tuan atas pelibatan tuan-tuan dan puan-puan memberi sokongan untuk menjayakan segala pertandingan-pertandingan yang kita uruskan di peringkat negeri dan kebangsaan. Jadi diumumkan di sini, yang sukalah diumumkan. Kita mendapat tempat ke-8 keseluruhan dalam pertandingan, semua pertandingan ada 25 seluruh Malaysia tu MSSM, kita dapat tempat ke-8 dan ada pertandingan yang kita menjadi johan. Contohnya kita squash ni kita dah johan berapa tahun lagi? 12 tahun. Dah 12 kali dah johan. Nanti kalau cikgu Chong Pak Kau pencen tak tahu nanti.
Cikgu Chong Pakau ni pernah mengajar dengan saya dulu di Pokok Senor. Sampai pencen dah duduk masih lagi mengajar squash. Jadi squash kita johan, bola sepak kita naib johan keseluruhan. Bawah 12 kita johan, mengalahkan kita tim JDT ke JDC ke, semua kita menang. Itu bawah 12. Bola jaring, bawah 18 kita johan. Ini semua pelibatan murid-murid ni daripada sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita teruskan pada sesi 24-25, kita nak menang juga. Dia berbeza tuan-tuan dan puan-puan. Kalau yang yang akademik, yang Cikgu Malik, kita boleh dapat murid 10A ni boleh dapat 10 orang boleh Tuan Haji Kamal. Sebab dia tak ada had. Tetapi nak dapat satu pingat emas dalam MSSM, satu saja ya. 100 meter, pecut 100 meter seorang. Jadi dia sangat bernilai pingat emas itu. Jadi kita fikirkan tengok macam mana kita nak buat bagi menang sekolah tuan-tuan. Kita buatlah kebitaraan satu acara, satu unit beruniform dan sebagainya. Kita tak payahlah fokus semua nak buat. Jadi kita ambil satu kebitaraan dan tuan-tuan dan perempuan bantu JPN untuk kita melonjakkan nama JPN Kedah ni melalui bidang lain lah. Kalau dulu Datuk Hassan kita tak boleh menang lah akademik dia, jadi kita buat asrama 5 bintang, padang 5 bintang, bengkel 5 bintang dan sebagainya. Jadi dalam slide seterusnya nanti tuan-tuan boleh tengok bagaimana pelepasan, mana nak panggil cikgu-cikgu kita bertugas di luar tu, dia ada peraturan-peraturan dia. Jadi tuan-tuan boleh baca lah sebab masa dah pendek. Jadi slide ini akan dihantar juga melalui email kepada sekolah tuan-tuan dan perempuan. No? Macam mana kita nak keluar negara dan sebagainya. Sekian dahulu itu saja daripada saya. Salah silap minta maaf, itu salah saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Rahman bin Mansur